Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airisha Syuhada binti Azizi daripada kelas TPSU 2E. Saya akan menerangkan tentang definisi bai al-murabahah. Perkataan bai al-murabahah jalan kos tambah untung, iaitu berasal daripada bahasa Arab, iaitu daripada kata kerja rabaha yurabihu murabahatan. Perkataan al-rib mempunyai beberapa maksud yang berbeza. Di dalam lisan Al-Arab, Al-Rib, Al-Rabah dan Al-Rabah bermaksud pertumbuhan dalam perniagaan. Sementara perkataan Al-Rabah adalah dari kata kerja ribahah dan kata nama ribahan dan rabahan. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Definisi murabahah secara fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual berlebihan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Bai al-murabahah adalah kontrak antara pembeli dan juga penjual, di mana penjual menjual barang-barang tertentu yang dibenarkan berdasarkan syariat Islam dan undang-undang tanah kepada pembeli dengan kos ditambah. Keuntungan yang dipersetujui yang dibayar secara tunai pada atau semasa dekat yang tetap tarikh sekaligus atau secara angsuran atau penghantaran tunggal. Keuntungan iaitu meningkat boleh ditentukan secara sekaligus atau dalam peratusan dari harga kos barang. Dalam kes bai al-murabahah, bank membeli barang sesuai indeks pelanggan, menyimpannya di bawah jagaannya dan menjual bahagian yang sama dengan sebahagian atau pada waktu kepada pelanggan yang memberikan inden untuk barang tersebut. Sekiranya berlaku penyesuaian awal, rebat keuntungan yang perlu dibayar dapat dipertimbangkan kepada pelanggan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada penguatan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nasira Al-Mahdi binti Ahmad Al-Khairi dari kelas TPSU 2D. Saya akan membawa tajuk yang berkaitan dalil yang menyokong kepada bai al-murabahah. Jadi antara dalil yang yang ada dalam Al-Quran dalam antaranya daripada surah Al-Baqarah ayat 270 yang bermaksud dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kat sini kita nampak bai al-murabahah ni bukan hukum satu hukum yang dibuat daripada manusia, tapi dia adalah hukum yang memang Allah memang ada dalil yang menyokong dia. Itu ada dalil daripada surah Al-Nisa ayat 29 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang sahih, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi satu perkara itu mestilah berjalan dalam keadaan suka sama suka antara satu sama lain. Dia tak boleh berlaku secara soal. Dan itu dia Allah ada sampai dekat dalam Al-Quran juga lah. Terusnya tahu saya hadis pula. Jadi ada satu hadis ni dia kata surga yang paling utama adalah usaha seseorang yang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu adalah jual beli yang bagus. Kemudian kita ada hadis kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Macam yang tadi dalam ayat Quran surah hadis sebut. Hadis ni hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga Ibnu Majah. Dan hadis ni dinilai sahih oleh Ibnu Hasan. Jadi maksudnya suatu jual beli mestilah atau satu perkara ni haruslah dibuat secara suka dia tak boleh sebelah pihak je yang boleh bersetuju sebab benda. Dan kita juga ada hadis yang ketiga
yang juga menjadi penguat ataupun penyokong untuk perkara ini. Itu yang maksudnya ada 3 hal yang berkah. Ini hadis dari Sabda Nabi. Maksudnya ada 3 hal yang mengenai berkah. Yang pertama, jual beli tidak secara tunai. Yang kedua, mukorodah dan mudarabah ataupun dikenali sebagai mudarabah. Dan juga mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Hadis ini juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syuhaili. Jadi ya kat sini baik al-mudarabah ni adalah satu hukum ataupun satu yang bukanlah dibuat oleh para ulama tu kecil-kecil, tapi dia belajarkan fitrah saja dan juga dalil daripada Al-Quran. Jadi terusnya saya serahkan kepada penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Syashaki Sinavun binti Muhammad Aiman Harizun dari kelas DPSU 2D. Seterusnya saya akan terangkan tentang hukum dan pandangan ulama terhadap bai' al-murabahah. Dan asal hukum pada transaksi murabahah berasal dari surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dekat sini kita nampak Allah menggalakkan kita menjual beli bai' al-murabahah dan mengharam kita beriba. Juga dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Perkataan al-bai' maksud jual beli dari aspek bahasa bermaksud menukar suatu barang yang dengan suatu barang yang lain. Dari sudut istilah syarak pula, al-bai' mempunyai banyak pengertian yang diberikan para ulama. Dari sudut istilah syarak menurut mazhab Hanafi, jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan satu harta yang lain mengikut cara yang tertentu, atau menukar sesuatu disukai dengan sesuatu yang lain yang juga disukai dengan cara yang tertentu yang berfaedah, iaitu dengan tawaran atau menunjuk-unjuk. Menurut mazhab Syafi'i pula, jual beli ialah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh ditasyarufkan. Ditasyaruf ni maksud dia dikendalikan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diizinkan oleh syarak. Al-bai' juga adalah kontrak pertukaran harta benda yang memberikan seseorang hak memiliki suatu benda atau manfaat untuk selama-lamanya. Kesemua 4 mazhab telah bersepakat bahawa al-bai' murabahah adalah sah untuk diaplikasikan. Tetapi terdapat perbezaan dalam pelaksanaannya. Pertama ialah nilai keuntungan yang diambil oleh pihak pembiaya, dan yang kedua ialah hak pengguna untuk menerima atau membatalkan kontrak jika harga jualan yang diminta oleh penjual terlalu tinggi. Menurut mazhab Hanafi pula, di sini ialah membenarkan untuk mengira kesemua perbelanjaan yang berkaitan untuk mendapatkan barang murabahah tersebut. Oleh yang demikian, ia boleh dikira ke dalam harga untuk jualan. Manakala dari aspek hak pengguna pula, jika harga barang yang dikenakan oleh penjual terlalu tinggi atau tidak jelas, ia berhak untuk meneruskan kontrak dengan harga yang telah ditetapkan atau dibatalkannya dengan memulangkan barang tersebut untuk mendapatkan wangnya kembali. Namun, jika barang tersebut telah tiada di tangan pengguna lagi, maka harus diteruskan kontrak tersebut dan tidak boleh membatalkannya. Mazhab kedua ialah mazhab Imam Malik. Mazhab ini menjelaskan bahawa jika ada persetujuan antara penjual dan pembeli dalam pengambilan keuntungan, sama ada keuntungan sedikit daripada modal atau keuntungan yang diambil lebih banyak daripada modal, ia dikira sah. Mazhab ini juga mengklasifikasikan perbelanjaan kepada 3 jenis. Jenis pertama ialah perbelanjaan yang boleh dicampur dengan modal untuk mengira keuntungan, iaitu sesuatu perkara yang menjejaskan barang untuk diniagakan, seperti mewarnakan kain. Ia menjadikan asas untuk mengira keuntungan. Jenis kedua pula ialah perbelanjaan yang boleh dicampur dengan modal
tetapi tidak boleh dikira dalam keuntungan. Contohnya, sesuatu perkara yang tidak menjejaskan kepada barang yang hendak dijual, seperti sewa tempat penyimpanan barang yang hendak dijual. Manakala jenis ketiga ialah perbelanjaan yang tidak boleh campur dengan modal untuk dikira keuntungan. Perbelanjaan yang tidak boleh dicampur dengan keuntungan ialah dekat sini perbelanjaan secara tidak langsung atau perbelanjaan yang tidak didedahkan kepada pembeli seperti komisen. Manakala dalam aspek kedua, pengguna juga berhak memulangkan semula bayaran jika harga yang dikenakan terlalu tinggi atau membeli barang tersebut dengan harga yang berpatutan. Minta maaf. Okay. Seterusnya ialah mazhab Syafi'i pula berpendapat bahawa pembeli diwajibkan untuk membayar harga kos berserta keuntungan yang telah dipersetujui. Tetapi bayaran penjual kepada pihak ketiga tidak boleh dikira dalam harga jualan kecuali terdapat persetujuan antara pembeli. Manakala jika harga jualan yang tinggi dikenakan oleh penjual, maka pembeli mempunyai pilihan untuk membatalkannya dengan memulangkan barang tersebut untuk mendapatkan wangnya kembali atau menyimpan sahaja barang tersebut dan menuntut kembali jumlah bayaran yang didahulukan. Manakala yang terakhir ialah mazhab Hambali berpendapat bahawa nilai untuk semua perbelanjaan untuk mendapatkan barang boleh di-charge dalam harga jualan. Namun jumlah perbelanjaan tersebut perlu diberitahu kepada pelanggan tersebut dahulu. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Saya Intan Diana binti Bahri daripada kelas GKSU 2D akan menerangkan tentang rukun dan syarat murabahah. Sebagai bahagian murabahah ialah sebahagian daripada jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan syarat dan rukun jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi dan menepati kedudukan ijab dan kabul itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, iaitu pembeli, penjual, sirah serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain. Pertama iaitu penjual adalah pihak bank ataupun BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasi, bank atau BMT ini membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT ini menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, di mana nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank. Yang kedua ialah pembeli. Pembeli dalam pembiayaan murabahah ini adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke atas bank ataupun BMT. Yang ketiga pula ialah objek yang diperjualbelikan. Objek yang diperjualbelikan ini seiring dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebahagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi seperti rumah, tanah, kereta, motor dan sebagainya. Walau demikian, ada juga rambu-rambu yang harus diperhatikan bahawa benda atau barang yang menjadi objek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menurut hukum Islam. Antaranya ialah suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi dan sebagainya. Manfaat yang kedua ialah manfaat menurut syarak. Dari ketentuan ini, maka tidak boleh berjual beli dengan mengambil manfaat daripadanya. Yang ketiga, jangan ditaklikan dalam hal apabila dikaitkan dan digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika bapa aku pergi ke kedai, aku jual kenderaan ni kepada kau. Yang macam tu tak boleh. Lepas tu yang keempat pula
tidak dibatasi waktu. Dalam hal perkataan, saya jual kenderaan ini kepada tuan selama 1 tahun. Maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syarak. Yang kelima pula, dipindah tangan atau diserah kerana dalam jual beli, barang yang menjadi objek akad haruslah beralih kepada pemiliknya dari penjual ke pembeli. Cepat atau lambat penyerahan itu bergantung pada jarak atau tempat yang diserahkan barang tersebut. Keenam pula ialah milik sendiri. Tidak dihalalkan kepada seseorang itu menjual barang yang bukan miliknya dengan tidak mendapat keizinan daripada pemilik barang tersebut. Yang ketujuh pula, tidak diketahui ataupun tidak dilihat. Barang yang menjadi objek diperjualbelikan haruslah diketahui spesifikasinya seperti kuantiti, ukuran, model, warna dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli jika menimbulkan keraguan kepada salah satu pihak. Yang seterusnya ialah harga. Harga dalam pembiayaan murabahah ini dianalogikan dengan pembiayaan. Yang seterusnya ialah ijab dan qabul. Dalam perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah BMT, di mana segala operasinya mengacu kepada hukum Islam, maka akad yang dilakukan juga mestilah konsekuensi duniawi ataupun ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan, kesediaan pihak bank syariah ataupun BMT dalam pengaduan barang, juga dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah ataupun BMT harus memberitahu harga pokok pembelian dan juga jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah supaya menjadi penawaran. Kemudian penentuan lama ansuran apabila terdapat kesepakatan murabahah. Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat sekiranya menjadi pedoman dan pembiayaan sekaligus sebagai identiti sesuatu produk dalam bank syariah ataupun BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut adalah penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini kerana harga yang akan dibayar oleh pembeli ataupun nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal. Yang kedua ialah akad pertama haruslah sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas daripada riba dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Dan yang terakhir ialah penjual harus menyampaikan semua hal yang berkait dengan pembelian, misalnya pembelian yang dilakukan secara hutang. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah Ayuni binti Abdullah dari kelas GPSU 2F. Saya akan menerangkan tentang aplikasi muamalat bai al-murabahah. Ianya tentang wujudnya akad tambahan dalam produk perbankan Islam. Dalam produk perbankan Islam murabahah ni menerusi penciptaan parameter murabahah oleh Bank Negara Malaysia. Ianya merupakan inisiatif Bank Negara Malaysia dalam membangunkan infrastruktur dan prasarana dalam produk perbankan Islam. Maka kajian ini bertujuan untuk merangsang kefahaman yang tepat serta pentafsiran yang konsisten mengenai keberkesanan kewujudan akad tambahan yang terkandung dalam parameter murabahah ni untuk diaplikasikan di dalam kontrak murabahah di perbankan Islam serta melihat impak khususnya kepada pengguna dalam sistem kewangan Islam itu sendiri. Istilah al-murabahah ni pula lahir daripada usaha pengelasan jenis-jenis jual beli dalam proses perbankan Islam. Antara pengelasan yang digunakan adalah dengan merujuk kepada harga barang yang dijual dan dibandingkan dengan harga modal asal barang tersebut. Bai al-murabahah ni tergolong dalam kategori jenis kontrak bai al-amanah
iaitu disyaratkan penjual ketika melakukan kontrak ni perlu menyatakan kos barangan yang dibelinya tu sebelum menentukan harga jualan. Manakala bai al-murabbahah ni pula merupakan salah satu bentuk bai al-amanah yang merujuk kepada pendedahan modal. Definisi dari sudut istilah syariah pula, jualan komoditi atau aset dengan harga yang dibeli iaitu modal oleh pembeli beserta keuntungan yang diketahui serta disepakati oleh penjual dan pembeli. Secara umumnya, murabbahah ni adalah jualan barangan dengan harga yang telah ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Ia dinamakan sebagai jual beli amanah kerana ia bergantung kepada kepercayaan penjual kepada harga barangan di pasaran yang diberitahu oleh pembeli. Salah satu kaedah ni untuk mendapatkan keuntungan banding harga kos atau modal iaitu secara murabbahah atau musawamah. Bai al-murabbahah ni adalah satu urus niaga yang mana kedua belah pihak saling meredai ke atas harga yang telah ditetapkan. Murabbahah dalam perspektif perbankan Islam pula ialah jualan al-murabbahah yang dikenal pasti lebih sesuai untuk diolah sehingga boleh menjadi sebuah produk pembiayaan pelanggan di bank-bank Islam pada hari ini. Ini kerana kebiasaannya pihak pelanggan ni telah sedia maklum berkenaan harga asal aset yang ingin mereka miliki. Kontrak murabbahah ni dianggap sesuai walaupun nyatanya kontrak jual beli al-musawamah ni masih boleh digunakan. Malah ianya lebih baik bagi menghindari timbulnya masalah yang berkaitan dengan syariah, terutamanya yang berkaitan dengan pendedahan kos modal asal yang menjadi syarat kemestian alam murabbahah ni tetapi tidak dalam musawamah. Sekian daripada saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syazim binti Ahmad Azhari. Saya akan mencerita mengenai aplikasi muamalat dari segi rah, iaitu ganaian atau cagaran. Rah adalah konteks keuangan Islam semasa merujuk kepada kontrak cagaran atau gadaian. Secara konsepnya, rah ialah ia dijadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman agar pembiaya atau pinjaman tersebut boleh dilunaskan dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan tersebut. Sekiranya penerima biaya atau peminjam tidak mampu melunaskan obligasinya hutang. Produk yang berkaitan dengan cagaran ialah Ahranu. Ahranu ni kita boleh dapat dekat bank muamalat. Bank muamalat menyediakan perkhidmatan untuk Ahranu iaitu gadaian untuk orang yang nak gadai barang kemas atau barang yang berharga untuk membuat pinjaman. Seterusnya, takaful. Takaful merupakan suatu skim yang bercirikan semangat bantu-membantu dan tolong-menolong dengan menyediakan bantuan keuangan kepada peserta-peserta jika diperlukan dan semua peserta sama-sama bersetuju untuk memberikan sumbangan bagi tujuan tersebut. Takaful ni lebih kurang macam insurans lah, kalau tak silap. Maknanya diorang akan bagi untuk kita tolong orang susah dan juga kita tolong orang susah, bantu masa banjir macam tu. Kemudian buy adan iaitu kontrak jual beli hutang. Kontrak jual beli hutang merupakan suatu kaedah pembiayaan sesuatu mesin. Jual beli hutang ini merupakan membayar harga barang tersebut secara ansuran. Ia dapat membantu pembeli yang kurang berkemampuan untuk membeli barang atau mesin tersebut. Ia dikira sah kerana pembeli telah terikat dengan penjual untuk membayar hutang tersebut. Kontrak jual beli hutang ni biasanya orang yang
memulakan perniagaan kecil ataupun yang ada yang mana buat kerja pembinaan bangunan. Biasanya orang akan guna kontrak jual beli hutang ni untuk orang nakkan barang tu atau mesin tersebut. Biasanya macam kalau orang yang kurang berkemampuan ni, orang akan beli barang kelengkapan rumah macam mesin basuh kain ataupun macam perabot macam tu, orang akan guna kontrak jual beli hutang. Orang akan bayar secara angsuran sehinggalah hutang tu habis atau diselesaikan secara ansur. Ia akan makan masa selama beberapa tahun atau beberapa bulan, bergantung pada harga barang yang dibeli oleh pembeli tersebut. Sekian, terima kasih daripada saya.